Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Khairi bin Amirul. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 1 ingin menerangkan tentang beberapa aspek iaitu etika, etos dan etiket serta contoh-contoh yang bersesuaian dengan kepelbagaian etnik di Malaysia. Okey, yang pertama adalah maksud etika. Etika bermaksud ialah nilai dan prinsip moral yang membimbing manusia untuk mengenal perbuatan betul atau salah. Ianya juga membantu kita untuk memilih yang memberi nilai baik kepada diri dan masyarakat. Okey, secara ringkasnya etika ini ialah panduan nilai yang membantu kita untuk memilih sama ada perbuatan kita baik atau salah. Okey, seterusnya ialah contoh-contoh etika yang berkaitan tentang kepelbagaian etnik di Malaysia. Contoh yang pertama adalah menghormati agama dan kepercayaan kepelbagaian kaum. Menghormati agama dan kepercayaan kaum lain menunjukkan kita menerima perbezaan masyarakat. Jadi hal ini dapat membantu kita untuk mewujudkan suasana yang harmoni kerana setiap individu merasakan kepercayaan mereka dihargai. Jadi sikap hormat ini juga dapat mengelakkan konflik serta menguatkan lagi hubungan kita antara kaum. Okey, contoh yang kedua adalah mengamalkan toleransi budaya. Toleransi budaya di sini bermaksud adalah kita menerima dan menghormati adat serta cara hidup mereka. Bila kita terbuka dengan perbezaan budaya, hubungan dengan masyarakat jadi lebih baik serta kita boleh hidup bersama dengan aman dan damai. Selamat pagi, nama saya Muhammad Fakroh Irzan bin Azman. Nombor matriks BQ251-60214. Selain contoh etika yang telah disebut oleh rakan saya sebentar tadi, ialah tidak membuat gurauan yang menyakitkan mengenai etnik dan bangsa. Contoh situasi yang dapat kita terokai ketika acara perjumpaan di antara keluarga besar-besaran di kampung. Pakcik ataupun makcik yang selalu membuat gurauan mengenai sifat ataupun cara hidup mengenai sesuatu etnik, walaupun niat pakcik tersebut hanya gurauan semata-mata, akibat dari perbuatan tersebut, anggota keluarga yang menikah dari etnik atau bangsa tersebut merasa keluarganya sedang diremehkan dan kemungkinan besar hubungan keluarga tersebut akan runtuh. Contoh kedua ataupun selain itu, tidak menyebarkan mana-mana fitnah ataupun isu perkauman di mana-mana. Kenapa perkara ini mesti dilakukan? Kerana untuk menghormati kepelbagaian budaya dan bangsa di Malaysia, memupuk keharmonian dan nilai positif antara diri sendiri dan di antara masyarakat. Jika perkara ini tidak dibendung, kemungkinan terjadinya perpecahan masyarakat, menjejaskan imej negara di peringkat antarabangsa, kesan psikologi kepada bangsa, dan kemungkinan lagi teruk ialah generasi muda yang akan datang akan bersifat negatif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Roy Razan bin Rabiul. Hari ini saya akan menguraikan beberapa contoh etika berdasarkan etnik berbilang kaum yang ada di Malaysia. Antara contohnya ialah menyebarkan keamanan dan keharmonian antara kaum. Hal ini menekankan usaha untuk memastikan hubungan antara pelbagai kaum sentiasa berada dalam keadaan yang aman, tidak berlaku perselisihan dan saling hormat menghormati. Dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia, perkara ini amatlah penting demi mengekalkan perpaduan negara kita. Kita beralih kepada contoh seterusnya.
yaitu mengamalkan empati kepada semua kaum. Empati yang dimaksudkan di sini ialah kita cuba memahami perasaan, keperluan dan pandangan orang lain, tidak kira bangsa maupun latar belakang mereka. Empati membuatkan kita lebih peka kepada situasi yang dialami oleh kaum lain, sekaligus dapat mengurangkan salah faham dan membentuk hubungan yang lebih baik. Terima kasih. Etos, sifat ciri sesuatu bangsa, budaya, era. Usaha untuk membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga, dan komuniti berbagai, serta berbeza sejarah, etnik, bahasa, agama, budaya, dan latar geografi, melebihi kesepakatan ciri asas negara atau bangsa. Contoh etos dalam masyarakat berbilang etnik, yang pertama, mengutamakan perpaduan dan keamanan. Penglibatan dalam aktiviti komuniti dan rukun tetangga, arti untuk membina hubungan baik dan menjaga keselamatan kawasan kedamaian bersama-sama tanpa mengira kaum. Yang kedua, menghormati budaya dan agama. Menghadiri majlis rumah terbuka yang dianjurkan oleh rakan atau jiran yang berlainan kaum sempena perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, atau Deepavali. Hormat makanan, pakaian, dan sensitiviti kaum lain. Contoh etos dalam masyarakat berbilang etnik. Yang ketiga ialah bersikap toleransi. Bersikap toleransi bermaksud kita mesti menghormati perbezaan budaya, adat, dan kepercayaan antara etnik. Selain itu juga, kita tidak memaksa orang lain untuk mengikut adat-adat kita. Yang keempat ialah kesederhanaan. Seperti kita tidak menyinggung budaya lain ataupun agama lain melalui pertuturan, gurauan ataupun pemakaian. Ini supaya kita dapat menjaga sensitiviti antara masyarakat majmuk. Yang kelima ialah keadilan. Ini bermaksud kita mesti melayan semua kaum secara adil tanpa memilih kasih. Contohnya, kita melayan semua kaum sama rata tanpa ada perkara yang boleh memecah belahkan kaum-kaum ini disebabkan dilayan tidak sama rata. Selain itu juga, kita mestilah membuat keputusan secara fakta, bukan secara stereotip. Yang keenam ialah empati. Kita mestilah cuba memahami perasaan, sejarah, dan keunikan kaum lain. Hal ini supaya kita dapat merasai apa itu adat-adat mereka. Selain itu juga, kita mestilah tidak menghukumi ataupun menghakimi budaya-budaya lain daripada keunikan mereka, sejarah mereka, dan perasaan mereka dalam adat mereka itu. Etiket. Etiket merujuk kepada adat dan peraturan berkaitan kesopanan, terutamanya dalam kehidupan sosial atau dalam profesi tertentu. Ia merupakan tata cara atau budi pekerti yang diterima dalam suatu masyarakat atau budaya untuk menunjukkan rasa hormat dan pertimbangan terhadap orang lain. Secara ringkas, etiket adalah peraturan tingkah laku yang mengawal cara seseorang berinteraksi dalam suasana sosial atau profesional tertentu. Garis panduan tidak formal tentang cara berkelakuan sopan dan beradab, walaupun ia bukan undang-undang bertulis. Perlakuan berdasarkan timbang rasa terhadap perasaan orang di sekeliling yang boleh meningkatkan imej diri seseorang. Dan juga yang jelas. Yang kedua adalah menjaga adab ketika menyertai majlis budaya etnik lain ataupun budaya lain. Dan yang ketiga, menghormati makanan ataupun pantang larang budaya lain. Yang keempat adalah memberi salam ataupun sapaan mengikut kesesuaian dalam majlis. Yang kelima adalah mengamalkan toleransi dan mendengar dengan hormat. Dan yang terakhir adalah menyambut perbezaan dengan sikap yang terbuka. Saya akan pergi satu-satu. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang sopan ataupun jelas. Baiklah, sebagai negara yang berbilang etnik, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan adalah salah satu contoh etiket yang penting. Sebagai contoh dalam aktiviti masyarakat ataupun
aktiviti-aktiviti yang lain. Semua pelajar daripada etnik yang berbeza ataupun budaya yang berbeza mesti guna bahasa Melayu lah untuk berkomunikasi dengan rakan lain untuk mengelakkan salah faham ataupun salah tafsiran. Yang kedua adalah menjaga adab ketika menyertai majlis ataupun budaya etnik lain. Macam yang kita tahu, setiap etnik dia ada adat masing-masing dan kita mesti hormat dalam peraturan majlis diorang. Okay, contohnya kalau kita pergi ke rumah rakan-rakan yang berbangsa Cina yang menyambut tahun baru Cina, sebagai tetamu kita mesti buka kasut sebelum masuk ke rumah. Kalau tuan rumah tu minta dan kalau tuan rumah beri 5 Mandarin ataupun ampau, kita mesti terima dengan kedua-dua tangan lah, dan itu merupakan salah satu dorang punya budaya. Yang ketiga adalah menghormati makanan dan juga pantang larang. Okay, untuk etika dalam pemakanan ni dia sangat penting sebab setiap etnik dia ada pantang larang dia kan. Kalau contohnya kalau kita makan bersama rakan-rakan Muslim, kita tidak boleh bawa makanan ataupun minuman yang dah halal. Contohnya arak begitu. So kita tidak boleh bawa. Kita mesti hormat. Yang keempat adalah memberi salam atau sapaan mengikut kesesuaian. Okay, kalau etiket dalam cara menyapa ni menunjukkan kita menghargai ataupun menghormati perbezaan budaya yang ada di Malaysia. Okay, contohnya kalau kita mau sebut selamat pagi atau hai, contohnya kalau kita mau sebut selamat pagi atau hai tu dalam suasana yang formal macam mesyuarat begitu, kita mesti menggunakan bahasa-bahasa yang formal lah sebagai tanda hormat kita dalam majlis tu. Yang kelima adalah mengamalkan toleransi ataupun mendengar dengan hormat. Macam yang kita tahu, setiap etnik ni dia ada logat ataupun gaya berkomunikasi yang menuntut kita untuk dengar tanpa kita mengejek ataupun merendah-rendahkan. Sebagai contoh, kalau rakan-rakan Sabah kita ataupun Sarawak dari Semenanjung, diorang ada dialek diorang sendiri untuk berkomunikasi. Jadi kalau kita nak faham, kita mesti bertanya dengan baik. Kalau kita nak faham apa maksudnya, kita kena bertanya. Dan kita kena dengar juga diorang punya cara berkomunikasi itu tanpa kita merendah-rendahkan ataupun mengejek bahasa diorang. Dan yang terakhir sekali adalah menyambut perbezaan dengan sikap terbuka. Maksudnya di sini etiket dalam masyarakat majmuk ni dia menunjukkan rasa ingin tahu yang sopan ataupun kita mau tahu benda tu kita kena bertanya. Macam tu, bukannya kita dah tahu kita mengkritik. Jadi kita kena bertanya dengan sopan supaya kita tahu benda tu. Contohnya bila rakan kita menyambut Deepavali, perayaan Deepavali ni, kita mesti tanyalah diorang, perayaan diorang ni sebenarnya apa pantang larang yang ada dalam diorang punya perayaan tu, apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat. Jadi kita bertanya untuk kita belajar, untuk kita tambah maklumat lah, tambah ilmu kan untuk kita. Dan bila kita dengar diorang punya pandangan ataupun diorang punya cara berkomunikasi tu, kita mesti beri komen-komen yang positif. Setelah rakan-rakan saya menerangkan mengenai perbincangan tajuk ini, kita dah sampai penghujung perbincangan iaitu kesimpulan. Secara ringkasnya mengenai tajuk ini, etika memberi panduan tentang apa yang baik dan buruk kepada diri seseorang. Etos menunjukkan sikap dan karakter individu. Dan etiket ialah cara kita berkelakuan atau melayani individu yang lain dengan baik. Jika ketiga-tiga perkara ini diterapkan dalam diri kita, perkara ini akan membantu kita berinteraksi, bekerja dan menjadi individu
yang dihormati oleh orang lain. Perkara ini harus difahami dan diamalkan dengan baik untuk menjaga perilaku dan memberi contoh positif kepada orang lain untuk diikuti. Sekian, terima kasih.